Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi kita dalam PDPR kedua Bahasa Melayu tahun 3, tarikh 2 hari bulan 1 2021, hari Isnin. Okey. Tema seperti minggu lepas, kekeluargaan. Unit 1, keluarga cergas. Okay. Buku teks jilid 1, muka surat 3 dan 4. Okay. Boleh buka buku teks muka surat 3 dan 4. Kalau ada yang menggunakan buku teks digital, boleh buka juga ya. Okey. Okay, seterusnya. Sukatan pelajaran dan objektif PDPR pada hari ini. Okay. Sukatan pelajarannya 2.1.1, membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okay. Pertama, ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay. 3.1.1, menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk yang pertama, huruf. Okey, objektif PDPR pula, pada akhir pelajaran, murid dapat pertama, membaca 3 ayat majmuk dan 3 ayat tunggal dengan intonasi yang betul. Yang kedua, menulis huruf dengan menggunakan tulisan berangkai secara kemas. Okey, seterusnya, kita tengok aktiviti pertama. Okay, baca petikan. Kemudian senaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam petikan. Okay. Membaca. Tajuknya ialah bantu-membantu di dapur. Okay, boleh rujuk gambar dan juga petikan ni kita baca sama-sama ya. Boleh baca bersama cikgu. Okay. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Wan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Okey. Baiklah murid-murid. Minggu lepas, cikgu telah ajar tajuk ayat tunggal, iaitu ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Okey. Ayat majmuk pula mengandungi kata hubung. Contoh kata hubung, dan, atau, tetapi, sambil, lalu, kerana dan lain-lain lagi. Okey, contoh dalam petikan. Okay. Kita tengok perkataan yang berwarna merah. Nabila ke dapur. Okay. Ini merupakan ayat tunggal. Nabila ke dapur. Ayat tunggal. Okay. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging
dan sayuran yang baru dibeli. Okay. Ayat yang berwarna biru ini pula merupakan ayat majmuk kerana dalam ayat ini mengandungi kata hubung dan. Apabila ada kata hubung dan, secara automatik ayat ini ialah ayat majmuk. Okay. Seterusnya, Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Ini merupakan ayat tunggal. Nasri membantu ayahnya. Ini juga ayat tunggal. Sebab apa? Sebab tidak ada kata hubung dan juga mengandungi satu subjek dan satu predikat. Nasri ini subjek, membantu ayahnya predikat. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Okay, ini ayat apa murid-murid? Ya, betul. Ada kata hubung dan ini merupakan ayat majmuk. Ibu sungguh pandai memilihnya. Ini pula ayat tunggal. Okay. Puan Zainab tersenyum. Ayat apa ni? Ya, betul. Ayat tunggal. Okay, Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Ini merupakan ayat tunggal. Makanan yang segar mengandungi vitamin. Ini juga merupakan ayat tunggal. Okay, betul. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Ini ayat apa, murid-murid? Di sini terdapat kata hubung kerana. Okay, jika ada kata hubung, ayat ini merupakan ayat betul, ayat majmuk. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Ini ialah ayat tunggal. Minda kita pula akan cerdas. Ayat tunggal juga. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Ini merupakan ayat majmuk kerana mengandungi kata hubung sambil. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran. Ini ayat apa ni? Ada kata hubung dan. Betul, ayat tunggal. Ayat tunggal pula, maafkan cikgu. Ayat majmuk. Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Itu ayat tunggal. Okey. Seterusnya, kita tengok slide seterusnya. Okey. Di sini cikgu telah nyatakan beberapa ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey. Cikgu harap murid boleh memahami ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay. Boleh baca sama-sama. Okay. Ayat tunggal yang pertama, dalam petikan tadi. Nabila ke dapur. Untuk ayat tunggal ya. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang ke dapur. Yang ketiga, Nasri membantu ayahnya. Ibu sungguh pandai memilihnya. 4 ayat itu merupakan ayat tunggal. Okay. Ayat majmuk pula. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ada kata hubung? Apa ni? Betul, dan. Okey, yang kedua, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibelinya. Ini merupakan kata hubung dan. Ini merupakan ayat majmuk. Okay, seterusnya, aktiviti kedua. Menulis huruf dengan menggunakan tulisan berangkai secara kemas.
Menulis tajuk butang kenangan. Baca sama-sama cikgu ya. Ketika melawat ke kota Formosa, Nabila tertarik akan keunikan bentuk huruf pada butang yang dijual. Cantiknya butang huruf ini. Pilihlah huruf yang kamu suka. Terima kasih, Ibu. Kemahiran menulis dalam tajuk kedua ni iaitu kemahiran menulis tulisan berangkai yang huruf kecil A, B, C sampai Z dan huruf besar A, B, C juga sampai Z. Okey, mari kita lihat video cara-cara bagaimana nak menulis tulisan berangkai ni. Okey, mari kita menonton sama-sama ya. Cikgu buka video ni. Baiklah, murid-murid. Selepas murid semua menonton video tadi, cikgu harap murid faham bagaimana cara untuk menulis tulisan berangkai. Jadi murid-murid boleh ulang-ulang video yang cikgu rekod ini supaya lebih faham lagi. Okey, seterusnya. Sebelum cikgu menamatkan PDPR pada hari ini, apakah perkara yang telah kamu pelajari pada hari ini? Baiklah. Yang pertama, murid dapat membaca 3 ayat majmuk dan 3 ayat tunggal dengan intonasi yang betul. Ada kesalahan dalam ayat tu. Maafkan cikgu ya. Yang kedua, menulis huruf dengan menggunakan tulisan berangkai secara kemas. Okey, apa yang murid perlu buat latihan untuk hari ini ialah murid perlu hantar tulisan berangkai yang berhuruf kecil dan berhuruf besar ke dalam Google Classroom. Bila dah siap tulis dalam buku tulis ataupun menggunakan sehelai kertas,
murid perlu muat naik ke dalam Google Classroom menggunakan ID MOE murid yang telah cikgu beri. Jangan lupa klik turn in. Bila dah klik turn in, barulah cikgu dapat jawapan tulisan berangkai murid itu tadi. Okey, baik, sampai di sini saja. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di DPR ketiga ya.